Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan satu gabungan longgar 11 parti pembangkang untuk menghadap kerajaan sekarang. Antara yang masuk line ini termasuklah Bersatu, PAS, Gerakan Pejuang Muda, Putra Berjasa, dan parti-parti kecil berasaskan kaum India dan juga parti baru macam Urimai serta Malaysian Advancement Party. Kedengaran macam satu berita yang gempak, kan? Tetapi persoalannya, adakah gabungan ini betul-betul realistik untuk menang PRU 16? Atau hanya sekadar gimmick politik untuk mewujudkan persepsi bahwa pembangkang itu bersatu? Rafizi Ramli, ahli parlimen Pandan yang juga bekas timbalan Presiden PKR, terus masuk gelanggang dengan satu pendedahan yang menarik. Beliau berkata ujian sebenar gabungan longgar yang diumumkan Muhyiddin ini bukan sekadar ingin menunjuk kuat, tapi juga sama ada mereka mampu menang PRU 16 dan membentuk kerajaan. Kedengaran macam logik sebab dalam politik Malaysia bukan mudah ingin satukan parti-parti yang sebelum ini saling hentam antara satu sama lain. Kita masih ingat bagaimana Pejuang pernah anggap Bersatu sebagai pengkhianat selepas langkah Sheraton. Muda pula pernah memperlekehkan PAS sebagai parti konservatif dan PAS sendiri pernah gelar parti-parti kecil ini tidak relevan. Sekarang tiba-tiba semua mahu duduk semeja, bincang jawatan Perdana Menteri, kabinet, agihan kerusi. Tetapi adakah semua ini boleh menjadi realiti? Rafizi sudah memberikan amaran awal-awal lagi. Kerajaan yang dibentuk daripada gabungan parti yang tidak sehaluan ideologi mereka biasanya akan gagal memperkenalkan dasar baru yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Sebab setiap kali ada cadangan, pasti akan ada bantahan daripada satu lagi parti dalam gabungan. Akhirnya kerajaan macam ini hanya teruskan business as usual, asalkan pemimpin parti dapat jawatan dan juga ganjaran. Benda ini bukan teori yang kosong. Kita pernah lihat dalam sejarah Malaysia sendiri. Pakatan Harapan 2018 tumbang selepas 22 bulan. Perikatan Nasional pun tidak mampu bertahan lama walaupun Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Malah kerajaan campuran Ismail Sabri pun sekadar bertahan hujung nyawa sampailah bubar parlimen. Jadi adakah gabungan 11 parti ini hanya ulang balik skrip lama? Dan dari sudut kekuatan pula Rafizi bongkar sesuatu yang cukup penting. Katanya sukar nak tentukan sama ada gabungan ini mampu tarik sokongan rakyat karena majoriti parti-parti dalam gabungan itu tidak ada kehadiran besar di peringkat nasional. Realitinya hanyalah PAS, Bersatu dan sedikit sebanyak Gerakan yang ada tapak. Parti lain macam Pejuang sudah hilang taring sejak Dr. Mahathir tewas teruk. Muda pula tidak ada kerusi besar kecuali Syed Saddiq yang kini sendiri berhadapan kes mahkamah. Manakala parti-parti kecil berasaskan kaum India pula selama ini gagal untuk menunjukkan kekuatan mereka di dalam pilihan raya. Jadi apa sebenarnya kekuatan gabungan ini selain cuba mewujudkan persepsi bahwa pembangkang sedang bersatu? Kalau kita tengok balik pengumuman Muhyiddin, dia kata tujuan gabungan ini untuk memastikan kerajaan Anwar Ibrahim ditekan supaya dilaksanakan janji-janji reformasi yang masih lagi tidak tercapai. Kedengaran macam strategi moral politik, tetapi persoalan yang paling besar, adakah rakyat akan percaya niat mereka benar-benar ikhlas ataupun sekadar peluang nak merebut kuasa balik selepas gagal sebelum ini? Kita jangan lupa, Muhyiddin pernah kata masa dia Perdana Menteri dulu, dia tidak ada cukup nombor dan parti Perikatan Nasional tumbang. Sekarang dia ingin bawa 11 parti duduk sekali dengan dia. Padahal antara mereka sendiri pun pernah berbala, pernah bergaduh. Jadi macam mana itu? Dan kalau kita tarik sedikit ke belakang, rakyat masih segar dengan kegagalan demi kegagalan kerajaan campuran selepas PRU 14. Pakatan Harapan tumbang karena perebutan jawatan Perdana Menteri antara Mahathir dan juga Anwar pada masa itu. Perikatan Nasional pula penuh drama tentang sokongan ahli parlimen yang tidak konsisten.
Jadi apakah jaminan gabungan 11 partai ini tidak akan mengulangi kesilapan yang sama? Adakah mereka sekedar ingin menjadi blok politik yang kuat untuk jual beli sokongan di parlemen apabila kerajaan goyang? Sekarang mari kita masuk pula ke persoalan-persoalan kontroversi. Adakah gabungan 11 partai ini benar-benar untuk rakyat atau hanya untuk elit politik selamatkan kedudukan masing-masing? Kalau betul mereka mau membentuk kerajaan, siapa yang akan jadi calon Perdana Menteri? Muhyiddin sendiri ataupun PAS akan tuntut presiden mereka Abdul Hadi Awang? Atau mungkin ada kompromi calon lain? Kalau isu ini tidak selesai, gabungan ini mungkin hanya akan menjadi satu bayangan yang kosong. Lebih menarik lagi kalau gabungan ini berjaya menang banyak kursi nanti, apakah PAS sanggup kompromi dengan parti-parti liberal seperti MUDA? Atau pejuang sanggup duduk sebumbung dengan putra dan berjasa yang sangat lantang dengan isu bangsa dan agama? Semua ini persoalan yang belum dijawab. Dan inilah yang menimbulkan tanda tanya besar kepada rakyat. Kita semua tahu, dalam politik Malaysia bukan ideologi yang mengikat parti tetapi kuasa dan jawatan. Jadi kalau jawatan jadi keutamaan, rakyat akan jadi mangsa sekali lagi. Bayangkan, PRU 16 nanti rakyat sekali lagi diberi pilihan antara kerajaan perpaduan pimpinan Anwar yang dikritik karena gagal tunaikan banyak janji dengan gabungan 11 parti yang longgar dan rapuh. Rakyat mau pilih yang mana satu? Kenaikan harga barang, kos sara hidup, masalah ekonomi semua masih menghimpit rakyat. Dan sekarang mereka ditawarkan pilihan antara dua blok politik yang masing-masing ada rekod kegagalan tersendiri. Jadi soalan kontroversi untuk penonton semua, adakah kita sebenarnya berada dalam perangkap politik yang sama berulang kali? Adakah rakyat hanya menjadi alat untuk elit politik tawar-menawar kuasa? Dan yang lebih penting, adakah gabungan longgar 11 parti ini mampu pecahkan dominasi kerajaan Anwar atau hanya menjadi bahan lawak politik bila tiba PRU 16 nanti? Apakah pandangan Anda semua? Kalau PRU 16 berlangsung esok, adakah Anda percaya rakyat akan sokong gabungan Muhyiddin ini atau mereka akan terus kekal dengan kerajaan perpaduan walaupun banyak kelemahan? Inilah persoalan besar yang patut kita pikirkan. Dan sebelum kita tamatkan perbincangan dalam video kali ini, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu renungan yang tajam. Dalam politik Malaysia, janji reformasi sering menjadi umpan. Tetapi bila kuasa sudah digenggam, rakyat kembali dilupakan. Soalnya sekarang, adakah kita sanggup sekali lagi memberi peluang kepada gabungan parti yang pernah gagal hanya kerana mahu jatuhkan kerajaan yang sedia ada? Atau rakyat akan bangkit dan cari pilihan baru di luar dua blok ini? Inilah misteri yang bakal kita saksikan menjelang PRU 16 nanti. Jangan lupa kongsi pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Adakah gabungan 11 parti ini satu peluang sebenar untuk perubahan atau sekadar wayang politik untuk kekalkan status quo? Kita tunggu dan lihat. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.